Buletin 1.30 25 Mei bersama saya Marslah Hasan. Tajuk utama tengah hari ini. 4 termasuk wanita hamil maut dalam nahas 2 kenderaan. Gunung Agung meletus lagi, penerbangan keluar masuk di Bali terjejas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 termasuk seorang wanita mengandung maut dalam satu kemalangan membabitkan 2 buah kereta di Kampung Sungai Ikan, Kuala Nerus, Terengganu kira-kira jam 9.20 pagi tadi. Kemalangan turut menyebabkan seorang lagi cedera parah. Kemalangan membabitkan kereta jenis Proton Wira yang dipandu Hafiz Muhammad Ibrahim, 29 tahun bersama isterinya yang belum dikenal pasti identiti dalam perjalanan dari Kota Baru, Kelantan ke Gong Badak, Terengganu. Manakala sebuah lagi kereta jenis Peugeot dipandu Anwar Said, 57 tahun bersama 2 lagi penumpang yang belum dikenal pasti menghala ke arah Setiu, Terengganu. Maklumat awal mendapati salah sebuah kereta terbabit memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah lagi kereta. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu, Timbalan Pengusaha Bomba Roziza Abni Hajar berkata pihaknya mengerahkan 11 anggota bersama 1 jentera dan sebuah ambulans unit bantuan perkhidmatan kecemasan ke lokasi kejadian. Kita menggunakan peralatan hidrolik cutter. Kesukaran kita kerana kereta mangsa tersepit di dalam kereta yang remuk di bahagian hadapan. Mangsa dipercayai meninggal dunia lah. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu untuk berdasiasat. Begitu juga dengan mangsa yang parah. Di Sabah pula, 3 lelaki maut, 6 cedera, manakala 2 lagi selamat apabila bot penumpang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lagi bot penumpang di Kampung Pondoh, Pulau Gayah malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12.30 tengah malam itu, ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat parah di bahagian kepala. 6 lagi mangsa cedera diselamatkan oleh beberapa pemandu bot penumpang yang melalui kawasan itu. Difahamkan bot membawa 9 penumpang itu dari Pulau Gayah menuju ke Jeti Safmah di Kota Kinabalu. Manakala sebuah lagi bot tanpa penumpang dipercayai datang dari arah bertentangan. Bagaimanapun, pemandu bot tanpa penumpang itu dipercayai melarikan diri selepas insiden berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian. Dalam kejadian lain di Sabah, mayat seorang lelaki tanpa tangan kiri dipercayai di Pahang Buai ditemukan terapung di sebuah anak sungai di Jalan Beriawah di Batu Lapan, Sandakan pagi tadi. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, mayat mangsa yang dikenali sebagai Saini Mahmi, 39 tahun, ditemui kira-kira 9 pagi oleh orang awam. Mangsa dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu, kira-kira jam 6.30 petang. Bagaimanapun, kehilangannya hanya dilaporkan malam tadi sebelum operasi mencari dan menyelamat dilancarkan. Mangsa dipercayai di bahan buaya ketika memindahkan barang dari bot untuk ke rumahnya yang berdekatan. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mengenal pasti 19 lokasi panas yang dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi berlaku kejadian lemas terutama pada musim cuti sekolah dan sambutan Aidilfitri. Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Hamdan Wahid berkata ia ditentukan berdasarkan data kejadian insiden mati lemas antaranya di sungai, air terjun, pantai dan tasik yang melebihi 5 mangsa antara 2016 dan 2018. Kelemasan di mana 19 ini dianggap sebagai berisiko tinggi kerana tempat-tempat ini kita telah pun kenal pasti kelemasan berlaku dalam 3 tahun lebih daripada 5 kejadian. Jadi yang berisiko biasa di antara 2 hingga 5 kejadian kelemasan. Jumlah kematian ini berbeza-beza dan kita dapati bahawa statistik kerana kelemasan ini amat tinggi dibanding dengan kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah. Dan tahun lepas saja kita ada lebih kurang 400
mangsa kematian kerana kelemasan dan juga aktiviti di air. Tambahnya, pihak bomba akan memastikan anggotanya membuat rundaan dengan memberi nasihat dan juga meletakkan papan tanda amaran kepada pengunjung terutama di kawasan perkelahan. Antara lokasi yang dikenal pasti berisiko tinggi ialah Pantai Port Dickson di Negeri Sembilan dan Pantai Puteri di Melaka. Air terjun Sekayu di Terengganu dan Sungai Pertak di Selangor. Beliau ditemui media di Majlis Jalinan Mesra Ramadan Jabatan Berkenaan di Bukit Katil, Melaka malam tadi. 10 hari lagi menjelang Aidilfitri, kemeriahan Bahari Raya di kampung halaman turut dirasai warga Indonesia yang mencari rezeki di negara ini. Di Johor, Terminal Feri Antarabangsa Kukup di Pontian menjadi tumpuan dengan menyediakan khidmat feri ke Tanjung Balai, Karimun, Indonesia. Untuk perkembangannya, kita terus berlintas langsung bersama wartawan Zahir Senapiah. Jadi Zahir, bagaimana keadaan di sana? Adakah sudah mulai sesak dengan kehadiran warga Indonesia? Terima kasih Marsila di Sri Pentas. Seperti mana yang Marsila sebutkan tadi, Terminal Feri Antarabangsa Kukup ini menjadi antara 8 terminal yang akan digunakan oleh sebahagian besar rakyat Indonesia yang akan pulang menyambut Hari Lebaran pada minggu depan. Dan yang paling menariknya, Kukup ini menjadi tumpuan kerana jarak perjalanan daripada Kukup ini ke Karimun, Indonesia hanya mengambil masa 40 hingga 50 minit saja, menyebabkan sebahagian besar daripada warga Indonesia ini lebih gemar menggunakan Terminal Feri Antarabangsa Kukup ini. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit, Terminal Feri ini setiap tahun menerima kebanjiran warga Indonesia sebanyak 30,000 orang, di mana penjualan tiket bagi musim perayaan ini telah habis ditempah, dan sebahagian besar daripada tiket-tiket yang telah dijual ini sebenarnya telah ditempah lebih awal bagi membolehkan mereka pulang ke kampung halaman masing-masing. Dan sehingga kini keadaan di Terminal Feri ini adalah terkawal, dan sebahagian besar daripada warga Indonesia ini mengambil kesempatan di pada minggu ini untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dan untuk menceritakan mengenai persiapan atau kelancaran proses perjalanan pulang warga Indonesia ke negara mereka ini, bersama saya adalah Dr. Kapten Antoni Arif Priadi, iaitu Atasy Bahagian Perhubungan. Jadi boleh ceritakan sikit apa yang ditinjau pada hari ini di Kukup ini? Ya, baik. Selamat siang, selamat tengah hari. Kami sampaikan bahwa kami dari Atasy Perhubungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memiliki tujuan untuk meninjau pantauan Lebaran, angkutan Lebaran 2019, dan yang kita lihat sesuai dengan tugas kami adalah melihat dari sisi kapal tentang aspek-aspek keselamatan dan keamanan kapal, dan juga melihat dari sisi aspek penumpang. Sehingga kami sangat berharap dengan terminal operator Kukup tidak terjadi antrian yang panjang, kemudian tidak terjadi sesuatu hal yang merugikan penumpang. Dan kebetulan kami juga bersama dengan beberapa pejabat lain dari Sah Bandar Tanjung Balai Karimun, kemudian juga dari bagian konsuler yang mengurusi warga negara Indonesia di Kuala Lumpur. Jadi saat ini bagaimana melihat perjalanan, kelancaran? Ya, sementara ini kami tidak melihat adanya penumpukan atau lonjakan penumpang. Jadi sangat lancar. Pihak operator juga sangat kooperatif dalam menyiapkan skenario-skenario maupun strategi-strategi sehingga tidak akan terjadi penumpukan penumpang. Terima kasih Pak Deni. Nanti berjumpa lagi. Siap. Okey, sekian dulu laporan saya dari Terminal Feri Antarabangsa Kukup ini. Kembali bersama Marsila di Sri Pentas. Silakan. Baik, terima kasih Zahir langsung dari Terminal Feri Antarabangsa Kukup di Pontian. Kita beralih ke laporan seterusnya.
Ainul Mardia Ahmad Saifuddin, bayi perempuan berusia 9 bulan yang menderita akibat menghidap ketumbuhan germ sel tumor di bahagian mulutnya, telah berlepas ke London bersama kedua ibu bapanya untuk mendapatkan rawatan bagi mengubati penyakit itu. Lebih 50 ahli keluarga mengucapkan selamat jalan kepada Ahmad Saifuddin Ahmad Razak dan Nurul Erwani Zaidi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Sepang, Selangor malam tadi. Turut mengiringi mereka dua pakar bius dari hospital swasta tempatan yang merupakan individu sukarela yang menggunakan perbelanjaan mereka sendiri. Media sebelum ini melaporkan pakar bedah warga Malaysia yang berpangkalan di United Kingdom, Dr. Nur Amalina Cik Bakri bersama sekumpulan pakar di negara itu bersedia membuat pembedahan terhadap Ainul Mardia dengan kos rawatan yang dianggarkan lebih RM1 juta. Berhubung penyakit yang dihidapinya. Isu lambakan warga asing di Kampung Baru masih tiada nokta. Malah keadaan itu bertambah buruk apabila warga tempatan sendiri dikesan membuka peluang perniagaan untuk mereka di sini. Keuntungan berlipat kali ganda diterima menyebabkan warga tempatan ini sanggup menyewakan tapak atau lesen untuk digunakan warga asing berniaga. Pihak berkuasa sentiasa menerima tempias gara-gara penguatkuasaan yang didakwa lemah. Walhal ada faktor lain mendorong perkara ini terus berlaku. Individu tertentu yang menjualkan ataupun menyewakan kepada mereka. Sebab saya difahamkan kalau ikut semalam, kalau bukan bulan puasa, diorang boleh sewa dalam 5,000. Tetapi dalam bulan puasa boleh sampai mencecah kepada 12,000. Menurut beliau, DBKL sentiasa mengambil tindakan tegas dengan menarik balik lesen penjaja yang menyalahguna lesen. Pihaknya akan menjalankan postmortem agar perkara sama tidak berulang pada masa depan. Kita nak buat postmortem ni, kita bawa masukkan sekali agensi-agensi yang lain seperti immigration, seperti mana lagi tu, JKN ke, polis ke, kita masukkan. Sebab kali ni kalau kita buat tindakan tahun depan, masuk dia agensi yang lain pun ikut kita, buat ikut peraturan mereka juga. Masuk dia ramai yang akan risau pada masa itu sebab akan ditahan di mana-mana kan. Baru-baru ini, anggota Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Rina Muhammad Harun yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar berkata, lambakan warga asing di Kampung Baru perlu segera ditangani berikutan terlalu banyak kes monopoli perniagaan dan masalah sosial ditimbulkan oleh golongan itu sehingga menjejaskan warga tempatan. Jika sesuatu dilakukan dengan sepenuh dan setulus hati yang ikhlas, sudah pasti setiap apa yang dihajati dan dirancang akan membuahkan hasil. Itulah yang diterjemah dalam kempen yang juga lagu Hari Raya Watsons tahun ini menerusi tema Ada Hati, Raya Menjadi-Jadi. Video lagu yang dilancar kemarin itu dendangan duta barunya Aida Jebat. Balik kampung sememangnya sinonim dengan sambutan perayaan. Namun video kali ini menampilkan perjalanan Aida pulang ke kampung dengan perasaan balik kampung yang amat teruja, persis seorang puteri raja pulang ke Istana Kayangan. So many beautiful things jadi masa kita syuting ni. Terima kasih banyak bagi peluang dekat saya. Dan saya rasa semua orang pun akan suka video ni dan juga lagu raya ni because saya pun suka. Terima kasih banyak. So boleh dengar banyak kali dekat Watsons nanti. Watsons ucapkan salam Aidilfitri. Kesempatan itu juga diambil untuk menggalakkan orang ramai untuk lebih prihatin kepada insan yang lebih memerlukan. Menerusinya, Watsons telah bekerjasama dengan 30 rumah kebajikan di seluruh negara dengan mendermakan pelbagai barangan jenama Watsons bernilai RM100,000 untuk membawakan keceriaan dan kegembiraan menjelang Hari Raya nanti. Ya, kempen tahun ni raya iaitu Ada Hati, Raya Menjadi-Jadi. Artinya kalau kita ada niat dan usaha, apa yang kita nak buat akan termakbul. Yang artinya apa yang kita usahakan akan menjadi nyata. Bagi pelanggan Watsons pula, pastinya pelbagai tawaran istimewa bakal dinikmati sempena musim perayaan ini.
Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh selepas kebakaran besar tercetus di sebuah bangunan yang menempatkan asrama pelajar di Surat Gujarat, India. Sebahagian besar yang maut adalah pelajar perempuan. Kejadian berlaku di tingkat atas bangunan 3 tingkat Takshila Arcade. Ketika kejadian, kira-kira 50 hingga 60 orang berada di dalam institut latihan yang terletak di aras paling atas bangunan berkenaan. Pelajar perempuan yang maut akibat terbakar berusia antara 14 hingga 16 tahun, manakala 3 lagi akibat kecederaan yang dialami selepas terjun dari bangunan itu. 19 jentera bomba dikerah ke lokasi kejadian dan api berjaya dikawal 45 minit kemudian. Jumlah korban dijangka meningkat. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan perasaan terkejut dengan tragedi itu dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Ketua Menteri Gujarat Vijay Rupani yang melawat mangsa yang cedera di hospital turut memaklumkan bantuan kewangan sebanyak RM24,000 akan diberikan kepada keluarga mangsa. Punca kejadian sedang disiasat. Walaupun meletak jawatan, ia tidak akan mengubah kedudukan perjanjian Brexit yang dipersetujui negara ahli dengan Britain. Demikian reaksi Kesatuan Eropah EU berhubung peletakan jawatan Perdana Menteri Theresa May semalam. Walaupun secara peribadi, Presiden Suruhanjaya EU Jean-Claude Juncker tidak menyambut baik peletakan jawatan May. Namun menurut jurucakap Suruhanjaya, Mina Adrivia, Majlis EU sudah menetapkan pendirian perjanjian Brexit. Beberapa calon yang mahu menggantikan May sebagai pemimpin Parti Konservatif berkata mereka mahukan syarat perjanjian pemisahan itu dirunding semula. Bagaimanapun, sehingga kini 27 negara EU lain sudah meluluskan perjanjian seperti sedia ada dan tiada rancangan bagi rundingan semula. Beralih ke laporan sukan. Hanya satu perlawanan Liga Super berlangsung malam tadi. Menyaksikan Terengganu FC TFC kembali menemui rentak kemenangan selepas menewaskan Selangor 1-0. Berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah, aksi kedua-dua pasukan hambar pada 45 minit pertama tanpa sebarang percubaan menarik dan berbahaya selain bola lebih banyak berlegar di bahagian tengah. Hanya 2 percubaan tepat dimiliki skuad penyu pada minit ke-6 dan minit ke-32 melalui pemain kelahiran Uzbekistan, Sanjar Shakhmedov. Namun ia langsung tidak mencemaskan pintu gol skuad The Red Giants yang dikawal rapi Muhammad Farizal Harun. Skuad pelawat juga memperoleh 2 percubaan tepat menerusi Syazwan Zainun pada minit ke-5 tetapi mudah dibaca penjaga gol muda Muhammad Ilham Amirullah Razali. Bersambung babak kedua, kerapuhan benteng pertahanan skuad The Red Giants menerima padah apabila dibolosi pada minit terakhir permainan. Ia terhasil menerusi jaringan sendiri Kesar Kunan yang jelas membangkitkan kemarahan pengendali B Satya Nadan. Kemenangan ini sekaligus membolehkan tuan rumah mencatat kemenangan tipis selepas 3 perlawanan tanpa sebarang kemenangan. Dalam pada itu, 2 perlawanan Liga Perdana turut berlangsung malam tadi. Mengejutkan buat Negeri Sembilan yang tewas kepada pasukan bawahan UKM FC 0-1. Gol tunggal pelawat dijaringkan Milad Zenipo pada minit ke-51. Kemenangan UKM tidak berganjak di tangga ke-9 Liga, sementara kedudukan Negeri Sembilan juga tidak berubah di posisi kelima. Manakala Selangor United menang 2-1 ke atas pendahulu Liga UiTM FC di tempat lawan. UiTM gagal melebarkan jurang di Persada Liga apabila dikejutkan dengan kekalahan di tangan pendatang baru Selangor United di Stadium UiTM Shah Alam. Pelawat terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain import Janko Kovacevic pada minit ke-27. Ia disusuli gol balas tuan rumah dijaringkan pemain import dari Brazil, Maicon Rogério, untuk menyamakan kedudukan 1-1 pada minit ke-47. Selangor United mengesahkan 3 mata menerusi sepakan penalti Franklin Travis pada minit ke-60 selepas pemain import dari Korea Selatan Wang Sin Leong dikasari di dalam kotak penalti. Perlawanan itu juga dicemari dengan insiden kad merah apabila Muhammad Faizal Muhammad Arif diarahkan keluar padang oleh pengadil perlawanan Muhammad Nasruddin Tamrin selepas menerima kad kuning kedua pada minit ke-85. Selepas mengharungi 6 peringkat saingan Fujian Tour of Japan, pelumba Terengganu Inc. TSG Cycling Team TSG Michael Eob berjaya meraih kedudukan podium apabila menamatkan perlumbaan di tempat kedua hari ini.
Pada perlumbaan peringkat ke-6 itu, Matt Curl yang berpengalaman luas dalam saingan berbentuk jelajah mengambil masa selama 1 jam 22 minit 52 saat untuk menamatkan perlumbaan sejauh 36 km dan pendakian setinggi 2,000 meter di belakang pelumba pasukan Bridge Lane Chris Harper dari Australia. Ketua Pegawai Operasi TSG Nasruddin Wan Idrus berkata, selain Matt Curl, 5 pelumba TSG yang turut membawa cabaran pada perlumbaan itu ialah Muhammad Afiq Huzni Osman, Goh Chun Huat, Yusuf Reguegui, Rumori dan Artem Ovechkin yang pernah memenangi jersey kuning Letua di Langkawi LTDL 2018. Marcelo Lippi kembali dilantik sebagai jurulatih China hari ini, 4 bulan selepas pemenang Piala Dunia itu meletakkan jawatannya ekoran kegagalan rakan negaranya dari Itali, Fabio Cannavaro. Kepulangan Lippi, 71 tahun, menggalas kembali jawatan penting dalam bola sepak China itu mendapat liputan meluas daripada media domestik dan juga begitu dialu-alukan peminat. Lippi yang mengosongkan jawatannya itu selepas China tersingkir pada skuad akhir Piala Asia setelah tewas 0-3 kepada Iran Januari lalu, bakal menggalas tanggungjawab untuk membawa pasukan itu layak ke Piala Dunia 2022 di Qatar. China hanya berjaya melayakkan diri ke Piala Dunia sekali pada 2002 apabila mereka tersingkir tanpa mengutip sebarang mata ataupun menjaringkan gol. Menurut kenyataan dikeluarkan Persatuan Bola Sepak China awal pagi tadi, Lippi adalah calon tepat untuk mengisi kekosongan jawatan itu. Jelas mereka lagi sejak Lippi dilantik sebagai jurulatih skuad kebangsaan, pasukan mula mempamerkan perkembangan positif dan menunjukkan semangat juang yang tinggi. Ia sekaligus petanda baik buat pasukan China yang dalam misi layak ke Piala Dunia. Sekian Buletin 1.30. Kami akhiri dengan aksi roller coaster di pergunungan Switzerland. Dengan itu, salam hormat dan selamat berhujung minggu.